Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni dapatlah kita sama-sama berhimpun lagi dalam rumah Allah untuk kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan dalam masa yang sama kita dapat berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita keampunan, kefahaman dan juga belas kasihan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung surah Yusuf bermula ayat yang ke-25 hinggalah yang ke seterusnya insya-Allah. Jadi sebenarnya dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allah dah ajarkan kepada kita tentang Allah akan uji pada apa yang paling kita sayang. Jadi Nabi Allah Yaqub AS dia sangat mencintai anaknya iaitu Nabi Allah Yusuf AS, maka Allah uji dia. Allah uji. Sebab tu bila mana kita nak mengasihi seseorang, janganlah kita mengasihinya lebih daripada kita mengasihi Allah. Kalau kita nak mengasihi seseorang, pastikan kita mengasihi dia berdasarkan ataupun berasaskan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak ke, isteri ke, pastikan kita letakkan juga had kasih sayang dia supaya tidak melebihi kasih sayang kita kepada Allah. Macam tu jugalah kalau kita nak membenci seseorang. Jangan sampai kita membenci tu macam dia tu musuh kita dan kita takkan jumpa sampai bila-bila. Macam tu juga macam ada seorang kawan saya dia ceritalah pada saya tentang dia memang kurang suka dengan bos dia. Tempat saya dululah. Dia kurang suka dengan bos dia. Tak suka betul dengan bos dia. Tak suka. Memang setiap hari itu dia menyatakan rasa kecewanya dia terhadap orang atasan dia. Tapi akhirnya orang atasan dia itulah yang rupa-rupanya yang membantu dia ngejah-ngejah sikit-sikit untuk dapatkan cuti belajar bergaji penuh, hadiah latihan persekutuan. Dia dapat dan atas bantuan daripada ketua jabatan dia yang dia benci sangat. Sebab tu kita kadang-kadang kita benci, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Mungkin kamu benci seorang tapi dia yang paling baik untuk kita. Jadi hati-hatilah bila mana kita nak membenci seorang, mungkin itulah yang baik untuk kita, dan mungkin kalau yang kita suka sangat-sangat itulah yang akan kadang-kadang dia boleh membawa kemudaratan. Wa idza tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin itu yang buruk bagi kita. Sebab tu Allah Islam meletakkan had kita. Bila mana kita nak suka seseorang, jangan suka sangat. Bila mana kita nak benci seseorang, jangan benci sangat. Yang penting jangan melebihi kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah akan uji kita dengan apa yang kita sayang, apa yang kita risaukan setiap hari. Jadi kita masuk, sebelum tu kita ulang sikit tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam bila mana dia dijual. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imra'atihi akrimi maswah. Bila mana Nabi Allah Yusuf AS dibeli oleh seorang menteri dekat Mesir, dia katakan kepada isterinya, wahai isteriku, akrimi maswah, muliakan tempat dia. Ginilah orang yang bila mana dia ada nilai dia, letaklah mana-mana dia akan bernilai. Seperti mana emas. Emas ni letaklah mana-mana sekalipun, dia tetap akan bernilai seperti mana emas dekat kedai. Tak ada pun emas ni pada mangkuk jamban ni harga dia 150 sahaja 1 gram.
Kalau dekat kedai tu 200.5. Ada. Sama je. Emas ni masuk dalam lubang jamban ke, emas ni dekat dalam tong sampah ke, nilaiannya sama, takkan berubah. Wa kadzal asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin dia akan bagi manfaat kepada kita ataupun kita boleh ambil sebagai anak. Sebab kita ni tak ada anak. Aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah Allah menempatkan Nabi Allah Yusuf AS dekat atas muka bumi ini. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan Allah mengajarkan, dan kami mengajarkan kepadanya, itu Nabi Allah Yusuf AS, min ta'wilil ahadith, daripada ilmu untuk mentakwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah itu berkuasa ke atas segala sesuatu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walamma balagh, bila mana tak kala Nabi Allah Yusuf AS balik sampai satu peringkat umur asyuddah, yang sangat-sangat kuatlah bagi dia. Dah sampai satu peringkat umur yang asyuddah, yang mana syadid ni, iaitu dia dia dah kuat sangat-sangat dah. Dia mampu untuk menanggung ujian. Kadang-kadang ada orang yang belum mampu untuk menanggung ujian, jadi belum sesuai lagi ilmu tu untuk dia. Walamma balagha ashuddahu ataina hukman wa ilma. Sebab tu budak-budak kan, kalau kita tengok masa dia kecil, dia diajarkan dengan ilmu yang mudah-mudah untuk dia. Sebab apa? Sebab dia belum sampai lagi satu tempoh yang asyuddah. Kita nak ajarkan pada dia. Sebab tu kalau saya tengok silibus budak-budak, anak-anak kita sekarang, Allahu Akbar, sangat-sangat payah, belum sampai lagi peringkat umur dia untuk dia faham benda tu. Tapi tahulah yang tu urusan kementerian, bukan urusan saya. Tapi memang saya tengok, Allahu Akbar, sangat-sangat susah. Sangat susah. Isi saya dia nak mengajar murid dia pun, nak sebut huruf pun Allahu Akbar, payah sebenarnya. Sebab dia mesti sokongan daripada ibu bapa dekat rumah. Tapi sekarang ni ibu bapa bekerja. Macam mana dapat sokongan ibu bapa dekat rumah? Ibu bapa dia bekerja, balik rumah pukul 5 petang, 6 petang baru sampai rumah. Macam mana dia nak tengok perkembangan pelajaran anak-anak? Tak sempat tengok. Malam-malam pukul 9 dah hambat dah anak tidur. Kan? Tidur. Jadi bila kita tengok perkembangan anak-anak, tak ada masa. Jadi memang sangat-sangat beratlah sekarang ni. Macam saya bekerja, isteri saya bekerja. Walaupun dia cikgu sekalipun, sekarang ni cikgu pun letih. Sekarang ni dah ada senar semak untuk nak diselesaikan sebelum tutup sekolah bulan 12 nanti. Banyak sangat kerja-kerja kena buat. Sebab cikgu, itulah kerani, itulah semua dia belaka. Bahagian IT. Kadang-kadang isteri saya kata kan, dia nak ajar anak-anak murid dia, nak sebut huruf tu, Allahu Akbar, tak kenal huruf. Yang kita sebut, itulah yang disebut. Kalau kita tak sebut, dia macam tu je. Dia macam tu je. Jadi macam dia ajar mengeja, Allah. Kalau masa dekat Pulau Pinang dulu, sini pun hampir sama je lah. Hampir sama. Cuma daripada kalangan pelajar-pelajar dia, ada seorang dua je lah yang boleh baca tu, sebut huruf tu tanpa perlu bimbing. Beberapa orang, seorang dua, bukannya 2-3. Seorang dua. Saya sebut jelas terus, seorang dua, bukannya 2-3 orang. Seorang dua sahaja. Jadi dia belum mencapai satu tahap umur yang asyuddah. Sebab tu kita punya pendidikan kita sentiasa, dia punya tahap kesusahan dia tu sentiasa naik. Sebab apa? Kita dah sampai satu peringkat umur, kita sesuai dengan ilmu macam ni. Walamma balagha asyuddahu ataina hukman wa ilma. Kami datangkan kepadanya ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Macam saya nak didik anak saya untuk dia pakai baju yang umur 6 tahun nak pakai baju lengan panjang susah. Tudung okey lagi, nak pakai baju lengan panjang tu susah. Cakap kakak panas. Papa, kakak panas. Itu yang susah tu, kita nak bagi fahaman, kita nak sebut dalil, bukan tahap dia lagi. Nak sampai tu. Tapi Nabi Allah Yusuf AS, bila mana sampai satu peringkat umur yang dia mampu untuk menanggung benda-benda yang berat. Walamma balagha asyuddahu ataina hukman wa ilma. Allah bagi pada dia kebijaksanaan dan juga ilmu pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan ganjaran bagi orang yang sentiasa cuba untuk menambah baik diri dia. Jadi kalau kita hari ni rasa macam senangnya faham, mungkin adalah amalan-amalan kita yang Allah
antara asbab Allah mudahkan kefahaman kita tu. Mungkin ada macam contoh kita sedekah hari ni. Kita sedekah hari ni, malam ni mari kuliah Allahu Akbar, mudahnya faham. Mungkin adalah amalan kita tak tahu. Kita tahu amalan mana yang Allah terima. Sebab itulah para Nabi Allah, walaupun Allah dah ampunkan dosa dia, tapi mereka belum pernah lagi tahu bahawa dosa mereka telah diampunkan. Contoh macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam, bila mana dia terbunuh salah seorang daripada askar Fir'aun, dia terbunuh mati, tertampar sekali mati. Dia berlari dan dia minta ampun kepada Allah. Tapi tak ada pun Allah jawab doa tu dengan Allah menyatakan keampunan bagi. Tak ada. Pernah ke Allah bagi tahu kita dosa kita lepas tu dah diampunkan? Tak ada seorang pun tahu dosa kita diampunkan. Hatta diri kita sekalipun, kita tak pernah tahu dosa kita diampunkan. Tapi apakah tanda-tanda dosa kita diampunkan? Yang pertama sekali, yang jelas dalam kalau kita tengok kisah Nabi Allah Musa AS, bila mana dia terbunuh salah seorang daripada pengikut Fir'aun, iaitu Allah bagi peluang kepada dia untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tengok ayat tu, lepas Nabi Allah Musa AS lari dalam keadaan memohon keampunan kepada Allah, dia pun duduk dekat bawah satu pokok. Kemudian dia nampak ada dua orang perempuan yang nak bagi minuman kepada binatang ternakan dia. Tapi dekat tasik tu dikuasai oleh orang-orang lelaki yang kuat-kuat. Jadi Nabi Allah Musa AS datang, tolong, dan dia patah balik. Sebenarnya amalan perbuatan itulah kata ulama, bila mana kita buat baik, hari itu kita ada buat baik dan kita tambah baik perbuatan kita, amalan perbuatan kita, itulah tanda dosa kita dah diampunkan. Cuma dosa yang mana? Wallahu a'lam. Dosa yang mana satu yang Allah ampunkan? Wallahu a'lam. Sebab itulah kita kena sentiasa buat baik sebagai satu signal bahawa dosa kita dah diampunkan. Kalau macam susah juga nak buat baik, Allahu Akbar, kita nak sedekah tu, Allah payahnya kita nak sedekah ni, adalah tu dosa kita yang belum diampunkan. Jadi kalau kita permudahkan diri kita untuk buat baik, sebab itulah Allah kata, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan ganjaran bagi orang yang sentiasa memperbaiki diri dia sendiri. Allah bagi ganjaran dalam bentuk apa? Allah bagi ganjaran bentuk kebijaksanaan dan juga ilmu pengetahuan. Sebab tu kita kena sentiasa buat baik sebagai satu signal bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab kita tak tahu, tak ada seorang pun yang tahu. Hatta Nabi sekalipun tak tahu dosa dia diampunkan. Sebab tu dekat akhirat nanti, umat manusia ni, dia akan cari Nabi-Nabi Allah. Dia cari Nabi Allah Adam, aku ada buat dosa dulu. Sedangkan Allah dah ampunkan. Dosa Nabi Adam, Allah dah ampunkan. Berjumpa pula dengan Nabi Allah Musa, aku ada buat dosa dulu. Jumpa dengan Nabi Allah Nuh, aku ada buat dosa dulu. Sedangkan Allah dah ampunkan dosa dia. Cuma dia tak tahu. Apatah lagi kita yang dosa banyak ni. Wallahu a'lam. Tak tahulah mana satu dosa kita yang telah diampunkan. Sebab itulah kita sentiasa memohon kepada Allah keampunan dan belas kasihan daripada Allah. Semoga Allah mengasihani kita ni. Ayat kedua, radatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Tutup pintu, Zulaikha ni tutup pintu, semua pintu abwab, dia katakan dua ayat, 19 buah pintu. Besar ni rumah menteri ni. Wa qalat hayta lak, aku nak pada kau Yusuf. Wa qala ma'adallah, aku minta ampun, aku memohon perlindungan daripada Allah, innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Allah tak akan menjayakan rancangan orang-orang yang zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ni yang seperti mana yang saya dah bagi contoh pada hari Isnin lepas. Nak baca ayat ni kena sambung. Jangan berhenti. Sebab kalau kita berhenti, walaqad hammat bihi wa hamma biha, demi sesungguhnya mereka berdua saling mencintai. Tu ayat dia. Walaqad hammat bihi, demi sesungguhnya Zulaikha nak Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf nak Zulaikha. Tapi kena baca sampai habis. Laula arra'a burhana rabbi. Kalaulah tak ada ilmu, mungkin. Kalau tak ada ilmu, mungkin Yusuf nak juga. Sebab apa kita tak nak berzina? Sebab apa? Sebab kita tahu zina ni dosa besar. Kenapa kita tak nak bunuh? Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa membunuh ni dosa besar. Sebab apa kita tak buat? Sebab kita tahu. Jadi kalaulah Nabi Allah Yusuf AS tak tahu, kemungkinan dia akan buat. Laula arra'a burhana rabbih, kalaulah Yusuf tak tengok dulu, tak ada ilmu tu dulu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami menjauhkan Nabi Allah Yusuf salam daripada
buruknya, dan juga amalan-amalan buruk, dan juga fahsya, amalan-amalan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia daripada hamba kami yang benar-benar ikhlas dalam berbuat amal kebaikan. Kita masuk ayat yang saya bacakan 3 ayat dulu, ayat yang ke-25 hingga 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Maka Nabi Allah Yusuf AS bila mana dia dikejar oleh Zulaikha, dia dikejar, wastabaqal bab, dia pun nak lari, mana tempat yang paling selamat, bukan main pusing-pusing dekat katil tu. Tak boleh pusing-pusing dekat katil tu, dia jumpa juga. Dia kena lari dekat pintu, keluar daripada pintu tu. Tanda bahawa Nabi Allah Yusuf AS dia tak nak pun dekat Zulaikha, dia tak nak buat dosa. Wastabaqal bab, dia nak keluar. Petanda bahawa Nabi Allah Yusuf AS dia nak keluar daripada rumah. Wastabaqal bab, dan Yusuf berlari ke pintu. Wa quddat qamisahu, dan quddat ada ta dekat belakang tu, maknanya perempuan yang buat. Ta dekat belakang tu maknanya perempuan yang buat. Wa qaddat qamisahu, dan Zulaikha dia tarik qamisahu, baju Nabi Allah Yusuf AS min dubur, daripada belakang. Sampai pintu tu, wa alfaya, buka pintu tu, wa alfaya sayyidaha dadal bab, dan dia nampaklah berjumpa dengan sayyidaha, ketua dia, iaitu tuan rumah. Sayyidaha, sayyid maknanya penghulu lah. Sayyidina, kita sayyidina, kini sayyidaha. Macam kita lah, kita ni dulu macam anak saya yang nombor 3 ni perempuan, insya-Allah. Mungkin perempuan, saya 4 mungkin perempuan belaka. Rezeki Allah. Jadi kita nak rancang nama lah. Nak rancang nama apa untuk anak ni? Fatimah sudah, Maryam sudah, Hafsah sudah. Nak nama apa nombor 4 ni? Nak nama Asiah ke? Mikir-mikirlah nak nama Aminah ke? Tapi saya suka nama Aisyah. Walaupun Aisyah tu merupakan nama adik saya, tapi dia juga merupakan nama kepada arwah nenek saya, nenek mertua saya, Aisyah. Jadi nak letak nama Aisyah. Jadi macam anak saya pertama Fatimah sama dengan nama arwah kakak saya. Saya mana-mana arwah-arwah tu saya ambil nama arwah kakak saya. Jadi isteri saya tanya, tak nak ke letak nama Siti Aisyah? Tak nak lah, samalah nama dengan adik saya tu Siti Aisyah. Letak nama Aisyah sajalah. Jadi saya kata saya tak nak Siti. Siti ni nama Melayu. Kita nama Arab. Nama Arab dia kena Aisyah saja. Nama isteri Rasulullah Aisyah. Aisyah maknanya kehidupan. Kehidupan. Jadi Siti ni dia berasal dari mana? Dia berasal daripada pelatnya mulut kita ni dulu, zaman dulu. Asalnya Sayyidati, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah. Tapi disebabkan kita nak cakap cepat jadi Siti. Nak laju kan, Sayyidati, kan payah kan. Orang Arab dulu yang mana-mana susah pada lidah, dia akan sebut dengan cara yang paling mudah sekali. Asalnya Sayyidati, sebab kalau kita buka pada daftar buku, maksud dia Siti tu maknanya penghulu. Sama Sayyidati, penghulu kami, penghuluku. Sayyidati, asalnya Sayyidati Khadijah ataupun Sayyidatina Khadijah. Tapi disebabkan pelatnya sampai dekat tanah Melayu ni, jadi Siti. Jadi saya tak naklah Siti tu. Siti tu adalah nama Melayu. Nama sebutan Melayu yang pelat sikit. Jadi nak letak Sayyidati itu adalah gelaran kepada Khadijah ataupun Aisyah. Dia nak agungkan orang ni, dia panggil Sayyidati. Macam kita panggil Syekh. Macam tu orang Arab panggil Sayyidati. Macam Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Jadi ni Sayyidaha.
iaitu ketua kepada Zulaikha tadi, iaitu suami dia. Ladal bab, nampak dekat depan pintu. Ladal bab, nak cerita pasal Sayyidati je sebenarnya. Dari mana asalnya Siti tu. Sayyidaha ladal bab, dia bertemu dengan suami kepada Zulaikha tadi dekat depan pintu. Maka biasalah dia boleh perempuan ni perempuan sinilah, bukan perempuan semua. Dia pandai bermain dengan air mata. Qalat, maka Zulaikha kata, qalat, telah berkatalah Zulaikha, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa, wahai suamiku, ma jaza', apa dia balasan ataupun hukuman, man arada, sesiapa yang berkehendak, siapa yang nak buat, bi ahlik, kepada ahli keluarga engkau, aku ni isteri engkau ni, su'an, buat benda yang buruk kepada aku, pada ahli keluarga engkau, illa, kecuali ayyusjan, ataupun kecuali dia ni dipenjarakan, au azabun alim, ataupun dia diazab dengan azab yang sangat-sangat pedih. Sebab itulah dekat dalam dalam penghakiman dulu, ada seorang lelaki bertanya ada seorang hakim bertanya kepada lelaki. Dia kata, ni tentang orang jadi hakim ni, dia kena hati kental. Jangan tengok orang menangis. Orang menangis ke apa ke, dia boleh buat belaka. Dia boleh buat. Air mata dia boleh buat. Air mata boleh buat. Memang dekat dalam mahkamah tidak dibenarkan terpengaruh dengan air mata. Dia kata, tengok ada perempuan yang menangis. Tengok apa menangis ni. Dia ada nanti, sampai cerita dia nanti, saya akan ceritakan tentang kisah tu. Daripada seorang hakim yang hebat pada zaman dulu. Illa an yusjana aw adzabun alim, kecuali dia dipenjarakan ataupun dia diazab dengan azab yang sangat-sangat pedih. Nampak suami dia, abang tolonglah bang, abang tengok bang, ni dia nak buat buruk pada saya bang, tolonglah bang penjarakan dia, ataupun bagi azab dengan azab yang pedih. Sebab apa? Sebab apa nak azab yang pedih? Sebab dia tolak lamaran dia, tolak ajakan dia untuk melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Qala hiya rawadatni an nafsi, maka apa kata qala, telah berkatalah Yusuf AS, dialah rawadatni an nafsi, dia nak pada diri aku, bukan aku nak pada dia. Maknanya dekat sini ada Yusuf lah orang yang terdakwa. Yusuf orang yang terdakwa. Jadi bila orang yang didakwa dipanggil sebagai defendant dalam mahkamah, dia dipanggil sebagai defendant, dan apa-apa sahaja penyaksian, apa-apa sahaja bukti, dia mesti cari pada tubuh Yusuf. Kenapa tak nak cari, tak nak buat cek DNA ke dekat Zulaikha? Kan pelik kan? Kenapa tak nak cek Zulaikha? Kan Zulaikha yang cuba untuk dirogol, kenapa tak cek Zulaikha? Sebab dekat dalam sistem perundangan, yang mana dituduh dulu? Siapa dekat dalam ayat ni yang dituduh dulu? Yusuf. Jadi Yusuf dalam kategori orang yang tertuduh. Dekat mahkamah, yang disoal adalah orang yang tertuduh, bukannya defendant. Walaupun pada asalnya kalau berlaku antara lelaki dan perempuan, biasanya orang cek siapa? Cek perempuan. Cek perempuan, orang bukan cek lelaki. Tengok ada benih lelaki tak, ada DNA kulit ke tidak. Dia akan cek satu-satu dekat perempuan, bukan cek kat lelaki. Tapi kes ni dia cek dekat lelaki. Sebab Yusuf yang tertuduh. Siapa yang tuduh dia? Yang daripada Zulaikha. Yusuf adalah defendant, Zulaikha adalah plaintiff. Jadi apa-apa sahaja sistem yang ada dekat dalam ni memang sama dengan sistem perundangan kita. Tak ada satu yang salah. Qala hiya rawadatni an nafsi, dialah yang nak pada aku. Wa syahida syahidum min ahliha. Kalau qiraat lain dia baca wa syahida syahidum min ahliha. Min ahliha. Dia sambung. Tapi kita baca qiraat kita wa syahida syahidum min ahliha. Dan telah jadi saksi salah seorang saksi itu daripada kalangan ahli keluarga Zulaikha. Dia jadi sebagai hakim lah. Ahli keluarga min ahliha, daripada ahli kepada tu kembali kepada Zulaikha. Ada riwayat Israiliyat dalam ayat ni yang menyatakan bahawa orang tu adalah budak kecil yang duduk dalam baldi. Budak kecil yang baru sahaja
keluar bersalin lah. Baru sahaja keluar dan umur dalam berapa hari, mungkin dalam sebulan gitulah. Sebab ada orang yang ceritakan kisah ni, iaitu tentang orang yang sama taraf dengan Nabi Allah Isa alaihissalam yang boleh bercakap pada masa kecil lagi. Sejak kecil lagi dia boleh berkata-kata dah. Sebenarnya tidak tu satu riwayat yang Israiliyat. Kalau kita tengok dalam dalil-dalil yang sah, dalil yang sahih dekat dalam kitab ni memang hanya dinyatakan benda-benda yang sahih sahaja. Kalau ada pun riwayat-riwayat yang terhenti pun ada juga. Kalau dia macam contohnya lah hadis yang berkaitan dengan kalau kita belajar tentang surah At-Tin, Khairul Hakimin tu, yang ayat tu ayat yang biasa kita baca lepas surah At-Tin tu apa dah? Zalika minal wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibu ala Allahumma salli masa ni. Dia ada ayat yang last sekali yang kita baca dan diam tu. Apa dia? Yang tu pun dia bukan daripada hadis yang sahih. Dia bukan daripada hadis yang sahih, dia hadis yang terhenti. Tapi diletakkan juga dalam kitab-kitab hadis sebab dia adalah perbahasan ulama-ulama hadis. Sebab itulah kalau kita nak baca ayat tu, perkataan tu boleh dibacakan, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi biasanya saya akan ambil tengah-tengah. Boleh pun boleh, tempat-tempat yang biasa baca saya baca je lah. Tempat-tempat yang biasa yang tak baca saya tak baca. Jadi macam tu jugalah tentang tapi tentang riwayat Israiliyat ni, dia kalau bab-bab akidah memang tak boleh. Riwayat Israiliyat kalau benda yang berkaitan dengan akidah memang tak boleh. Ni akidah ni sebab dia berkaitan dengan Al-Quran. Dia berkaitan dengan Al-Quran, tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau tak kita akan ambil jugalah sumpah ataupun penyaksian daripada budak-budak kecil. Budak-budak kecil, bayi lagi kita ambil dah. Tak boleh. Jadi benda-benda yang ni tidak diceritakan dekat dalam riwayat-riwayat, dekat dalam hadis-hadis. Sebab saya pun tengok dalam hadis dalam tafsir-tafsir yang lain tak ada kisah ni. Tapi bila saya pergi dekat satu masjid, saya dengar ada orang cerita pasal kisah ni. Cakap, apa? Saya tak pernah dengar rupa-rupanya daripada riwayat Israiliyat. Tentang siapakah dia tu, iaitu budak kecil lagi, sama besar dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Semasa dia boleh berkata-kata, semasa kecil lagi. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul. Sekiranya kalau baju Yusuf alaihissalam, sebab Yusuf yang kena dakwa, jadi dia cek Yusuf. Dia mana boleh cek pada plaintiff, dia kena cek pada defendant. Dia cek pada Yusuf alaihissalam sebab Yusuf defendant. In kana qamisuhu qudda min qubul. Kalaulah sekiranya baju Yusuf alaihissalam ditarik qudda min qubul, daripada depan. Fasadaqat, maka perempuan ini, Zulaikha ni, dia berkata benar. Fasadaqat, maka perempuan ini berkata benar. Wa huwa, dan dialah Yusuf minal kadhibin, daripada orang yang nipu. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Kalaulah baju Yusuf, sebab Yusuf defendant, orang yang didakwa, kalau baju Yusuf ditarik daripada min dubur, fakadzabat, maka perempuan ni bercakap bohong. Wa huwa minas sadiqin, dan Yusuf daripada kalangan orang yang berkata benar. Kita masuk ayat yang ke-28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Maka bila mana dah diceritakan tentang dua pandangan tadi, tengok baju tu ditarik dekat sebelah mana, depan ke belakang. Kalau tarik depan, maka Yusuf bohong, perempuan tadi benar. Kalau tarik belakang, Yusuf benar, perempuan tadi menipu. Falamma ra'a, dia tengok pada Yusuf sebab Yusuf sebagai defendant. Falamma ra'a qamisahu, tatkala dia tengok pada qamisahu, bajunya Yusuf, qudda min dubur, tengok depan tak ada kesan, belakang ada kesan. Qudda min dubur,
qala innahu min kaidikun, sesungguhnya ini adalah tipu daya daripada kaidikun, daripada Zulaikha. Kaidikun, tipu daya. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu ni adalah benda yang besar, benda yang berat. Kita menuduh seseorang itu dengan tuduhan zina, kita menuduh seorang itu dengan tuduhan-tuduhan yang macam ni, sebenarnya satu tuduhan yang besar, sebab dia melibatkan maruah seseorang. Sebab itulah dekat dalam Islam dia termasuk dekat dalam hukuman hudud. Siapa yang tuduh dikenakan sebatan sebanyak 80 kali sebatan, lagi banyak daripada sebatan orang minum arak. Orang minum arak 40 je. Tapi orang yang yang melemparkan tuduhan zina ni disebat sebanyak 80 kali. Maknanya besar. Jadi inna kaidakunna azim, sebab dia melibatkan dia melibatkan maruah, dia melibatkan bin tu, salah silah dia, anak, macam-macam lagi. Perwalian, kalau kita kalau seorang tu dia kan, kalau dalam perkahwinan, dalam perceraian, dia ada cerai li'an, laknat. Nanti kita ceritalah tentang laknat, cerai laknat macam mana. Maka bila mana suami dia tahu bahawa isteri dia bersalah, suami tahu bahawa isteri bersalah, apa dia kata kepada Yusuf alaihi salam? Telah berkatalah, iaitu Al-Aziz, menteri tadi itu, suami kepada Zulaikha, wahai Yusuf, a'rid an hadha, lupakan benda ni. Ni seorang suami yang dayus, tak ada perasaan cemburu bila mana isteri dia cuba nak melakukan hubungan dengan orang lain. Tak ada rasa cemburu. Dia suruh Yusuf, wahai Yusuf, lupakan. Kalau kita lah, kalau kita setara Rasulullah, bila mana Aisyah dituduh berzina, apa merah muka Rasulullah. Tunggu hidayah daripada Allah, tunggu wahyu daripada Allah. Dia letak Aisyah dekat tempat lain, dia nak fokus kepada nak selesaikan masalah ni, tak nak beremosi. Setara Rasulullah ada perasaan cemburu. Kita ni, kalau isteri kita buat macam tu, apatah lagi kita rasa cemburu yang sangat-sangat. Tapi apa kata menteri ni? Ni bila mana orang yang dia pentingkan kedudukan nama dia berbanding dengan maruah dia sebagai seorang suami. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadha, lupakan benda ni. Wastaghfiri li dzambik, ampunkanlah dosa isteri aku tu. Sebenarnya ini dosa siapa sebenarnya? Dosa antara Zulaikha dengan Yusuf ke yang besar, ataupun dosa antara Zulaikha dengan suami dia yang besar? Tapi bagi dia, dosa antara Zulaikha dengan dia tak besar mana kalau nak dibandingkan dosa antara Zulaikha dengan Yusuf. Tak besar mana pun, dia boleh ampunkan isteri dia. Sebab yang penting, dia tak nak benda ni akan menjatuhkan reputasi dia sebagai seorang menteri dekat Mesir tu. Dia tak nak. Jadi dia pun kata, wahai Yusuf, lupakan benda ni. Jangan sebar, jangan duk sebarlah. Yusuf, a'rid an hadha wastaghfir li dzambik, ampunkanlah dosa isteri aku, innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya dia daripada kalangan orang yang khati'in. Khati'in ni, kenapa Allah menggunakan perkataan khati'in? Khati'in ni orang yang berbuat salah. Khati'in ni adalah orang yang dia buat salah dalam keadaan dia tahu bahawa benda itu salah. Itulah khati'in. Jadi penggunaan perkataan bahasa Arab dalam Al-Quran ni satu penggunaan yang tepat. Kenapa Allah guna perkataan ni? Kenapa Allah guna perkataan tu? Dia ada sebab-sebab dia. Wastaghfir li dzambik, ampunkanlah. Jadi bayangkan macam mana masyarakat kita, kalaulah semua masyarakat tak ada perasaan cemburu ni, maka kita akan tengok rosaknya akhlak dalam kalangan kita. Kita tengoklah macam mana ada yang seorang ayah tengok je anak dia berlakon, pegang tangan laki perempuan tanpa ada hubungan yang sah, dengan peluk, dukung lagi. Ayah tak ada rasa cemburu pun masalah juga. Suami tengok isteri berlakon, profesional. Isteri aku tu berlakon je, bukan betul-betul pun. Dia buat tu betul. Berlakon tu berlakon, tapi benda yang dia buat tu betul. Bukannya buat main, buat betul-betul tu, buat dengan penuh perasaan, ada yang dukung lagi, tapi suami tak ada rasa cemburu. Kita tengok macam mana rosaknya. Macam saya pernah pergi dekat satu tempat kan. Saya pergi satu taman di Kelantan. Saya pergi dengan isteri dan anak saya. Pergilah situ, saya tengok ada seorang budak
darjah berapa? Darjah 2, tingkatan 2 gitulah. Dia buat sekarang ni kan orang tengah nak buat YouTube channel lah ke. Saya tengoklah dia, budak ni yang sentiasa dengar ceramah saya dekat masjid tu. Saya nampak dia cakap, dia pun nampak saya, dia pun segan. Sebab apa? Sebab saya cam dia. Saya nampak dia, saya angkat tangan. Saya cam lah maknanya. Saya cam dia jemaah saya dekat tempat saya ceramah dekat satu masjid di Pasir Mas. Saya kenal budak tu. Sebab jarang budak-budak ada ni. Bila ada tu, kita kenal lah siapa budak tu. Jadi saya nampak dia buat dia macam berlakon dekat satu tempat tu, adalah beberapa lelaki dan juga perempuan. Dia antara watak utama dekat dalam video tu. Saya pun tak tengok video dia. Dia cakap lah, ustaz ni YouTube channel saya tak tengok sampai video. Kalau sekarang saya tengok. Dia cakap benda tu pada tahun 2018 lagi. Saya tengok masa 2018 ni. Betul lah. Saya tengok video dia tu 2018 ke? Lepas Covid. Lepas Covid dah boleh bebas sikit tu. Masa tu saya nampak lah. Dia berlakon dekat taman tu, yang mana ada lelaki perempuan pegang tangan, cakap Allahu Akbar. Tak ada rasa malu tak ada rasa malu. Tapi bila nampak saya, dia malu okey sikit lah. Nampak saya tu dia malu tu satu benda yang okey sikit berbanding nampak saya tak malu langsung. Tu bukan nak kata nampak saya mesti malu dah, tapi dia kenal saya dan saya memang baik dengan dan juga rapat dengan dia. Kalau saya memang dekat masjid tu, kalau saya salam dengan dia lepas habis solat isyak tu, memang saya akan pegang dia, cakap bagusnya orang ni, budak ni. Mudah-mudahan dia berterusan macam ni sampai bila-bila. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan dia tak buat lagi lah video-video yang macam tu. Sebab apa boleh buat video macam tu, pegang lelaki perempuan yang bukan mahram? Sebab ada contoh. Dan kenapa ada contoh tu? Sebab tak ada sekatan-sekatan. Orang tengok, tak apalah ni. Tak apalah. Sebab apa? Sebab tak ada sekatan. Kalau ada sekatan, mungkin orang kata, salah lah benda ni. Tapi bila tak ada sekatan, maknanya betul lah. Kan boleh je, ada je yang lelaki perempuan berlakon tanpa pegang tangan, ada je sebenarnya. Boleh je buat. Dia cuma kena pandai main dengan kamera je lah. Tapi itulah yang terjadi bila mana tak ada perasaan cemburu. Dia kata, Yusufu a'rid an hadza, wahai Yusuf, lupakan benda ni, wastaghfir li dzambik, ampunkanlah dosa isteri aku, innaki kunti minal khati'in, dia adalah orang yang bersalah. Kemudian kita masuk ayat yang ke-30. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sebenarnya tak ada seorang pun dekat bandar Mesir tu yang pernah tengok Nabi Allah Yusuf AS. Sebab Nabi Yusuf tak pernah keluar daripada rumah. Sebab dia macam orang gaji lah. Mana dia keluar rumah, dia duduk rumah aja. Wa qala niswah, maka telah berkatalah. Jadi benda ni sebab itulah orang kata ni antara sebab kenapa boleh adanya buah tingkap. Macam kita mengumpat lah. Sebab apa boleh adanya mengumpat? Sebab biasanya kebanyakan tidak menjalankan peranan dia. Mengikut kajian, perempuan bukan nak kata semua perempuan tidak. Tidak. Tapi dalam ayat ni sebab perempuan, waqala niswah, telah berkatalah perempuan. Niswah ni maknanya isteri-isteri. Isteri-isteri niswah. Telah berkatalah isteri-isteri pembesar-pembesar dekat Madinah bandar, bukan kampung, kat bandar. Maknanya orang yang duduk kawasan bandar tu pembesar-pembesar daripada kalangan pembesar-pembesar istana. Jadi dia pun berkata dia sebarkan, viralkan. Macam mana boleh sebar sedangkan menteri tadi Al-Aziz dah kata dah, wahai Yusuf, lupakan benda ni, jangan sebarlah, ampunkan isteri aku. Tapi macam mana boleh sebar? Sebab kenapa boleh berlakunya mesyuarat tingkap semua tu? Biasanya bila mana seorang perempuan ni dia merupakan seorang makhluk yang mana dia suka meluah, sebab dia makhluk perasaan. Kalau kita kata 9 nafsu 1 akal, bukan lebih daripada nafsu, tapi dia lebih kepada emosi. Bila orang yang emosi ni, dia suka meluahkan sesuatu. Untuk sekadar nak meluah perasaan, bukannya dia nak suruh orang tu faham ke tidak, sekadar nak meluahkan perasaan. Jadi dia pun luah dengan hasrat untuk nak melepaskan apa yang ada dekat kepala dia. Sebab orang perempuan, kalau dia ada apa-apa maklumat, macam mana cara nak hilangkan maklumat tu? Dengan cara dia meluahkan.
Tak ada cara lain. Isteri kita, kalau dia ada maklumat dekat dekat sekolah, tempat kerja dia, kalau kita tak jadi orang yang mendengar luahan dia, maka dia akan luah pada orang lain. Kalau kita sebagai suami ataupun sebagai orang yang kawan-kawan ke, yang lelaki, yang tidak menjadi tempat untuk isteri ni meluahkan, maka dia akan luah pada orang lain. Ni yang pernah berlaku dekat Jeli, dekat tempat saya dulu. Ada seorang suami datang pada saya, "Ustaz, isteri saya curang." Kenapa tiba-tiba datang-datang marah-marah macam ni? Ni Ustaz tengok, isteri saya dia check in hotel dekat Golok dengan lelaki lain. Ada anak baru berapa bulan baru. Bukan hari lah, berapa bulan. Dah pergi dekat luar. Sebab apa? Sebab bila saya tanya dia, rupa-rupanya dia tak pernah call isteri dia. Dia kerja dekat Shah Alam. Isteri duduk dekat kampung seorang-seorang dekat Jeli. Suami tak pernah call. Call jarang-jarang. Balik sebulan sekali. Isteri ni dia nak luahkan perasaan dia. Letih jaga anak, letih menyusu. Akhir sekali dia luah kat mana? Dia luah dekat Facebook. Siapa yang layan luahan dia tu? Lelaki tu. Suami dia tengok, like pun tidak. Like pun tidak, komen pun tidak, call pun tidak. Bila mana isteri luahkan dekat dalam Facebook, suami tak like, suami tak komen, suami tak call. Isteri tanya kenapa. Sebab apa? Sampai tengok tu, apa-apa luah Facebook. Sebab kita tak ada tempat untuk meluah. Kita kawan-kawan tak jadi tempat untuk kawan-kawan kita yang lain untuk meluahkan perasaan dia. Menyebabkan dia akan luah dekat Facebook dan tersebarlah banyak benda. Dan akhir sekali lelaki ni komen, lama-lama dia minta nombor. Dan akhir sekali pada Raya Haji tahun 2019, check in hotel. Lepas Raya Haji tahun 2019, dia check in hotel. Fahamlah kalau pergi Golok tu takkan hotel tu buat apa, main kera pula. Ada benda lah yang dia buat. Dah berdua saja, anak pun tinggal dekat mak dia. Jadi sebab apa? Sebab dia tak ada tempat untuk meluah. Jadi bila dia tak jadikan tempat suami dia sebagai tempat untuk meluah, maka isteri ni akan meluah, dia akan cerita. Okey. Jadi macam mana boleh sampai viral ni? Sebab yang kes ni kes perempuan. Jadi benda besar ni memang cepatlah. Cepat saja dia boleh viral. Waqala niswah, telah berkata dah niswah, kalangan isteri dekat Madinah. Imra'atun Aziz, isteri kepada Al-Aziz tu, menteri tu, turawidu fataha, dia nak kepada orang gaji dia. Oh teruklah, apa dia nak pada orang gaji? Aku tak nak pada orang gaji. Aku ada suami aku sendiri, suami aku kerja hebat, suami aku jawatan besar. Aku nak pada suami aku. Buat apa aku nak pada orang gaji? An nafsihi, dia nak pada tubuh Nabi Allah Yusuf AS. Qad syaghafaha hubba, sesungguhnya cinta itu telah masuk dekat dalam hati dia. Illa inna lanaraha fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya kami nampak dia ni dalam cinta buta. Dhalal maknanya sesat, mubin. Macam tu juga dalam ayat-ayat yang awal tentang kisah Nabi Allah Yaqub AS, dhalalim mubin juga, tapi lebih pada dia rasa tak adil. Jadi dekat sini ni apa dia? Iaitu cinta buta. Dia dalam cinta buta sangat tu. Zulaikha tu cinta buta. Dia cintakan, dia curang dengan suami dia. Jadi bila cerita sampailah dekat telinga Zulaikha. Mana boleh sampai? Ayat yang seterusnya 31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Falamma sami'at, maka tak kala berita ni, cacian-cacian daripada perempuan-perempuan dekat bandar ni, dia bukan sampai kampung, tak sampai kampung, bandar saja. Sebab dia ada pemisah antara pembesar-pembesar dengan orang-orang kampung. Macam kita lah, cerita-cerita tentang orang dekat SKJ ni, SKJ tahu. Kan? Tak ada sampai dekat sampai Geliga tahu, tak tahu pun. Saya tak tahu pun cerita sini. Jadi cerita dekat Geliga je tahu. Jadi dia tak akan sampai dekat tempat yang lain. Sebab dia ada sempadan-sempadan dia kan. Falamma sami'at bimakrihin, maka tak kala Zulaikha tadi mendengar bimakrihin, umpatan-umpatan mereka tu, iaitu perempuan-perempuan tadi, arsalat ilaihin, maka dia pun nak ujilah orang ni, dia hantarlah jemputan kepada semua yang mengata dia ni. Wa a'tadas lahunna muttaka'a, dan disediakan nak buat jamuan.
Okey, dijemput kepada semua ahli puspanita. Perempuan sajalah. Laki tak boleh ikut, puspanita sahaja. Wa a'tadas lahunna muttaka'a, dijemput untuk ada jamuan makan sikit. Aku nak buat jamuan makan sikit, mari belaka. Muttaka'a, sebab mereka pun belum pernah lagi tengok Yusuf. Tak ada seorang pun pernah tengok wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan diberikan makanan sebelum dah makan-makan tu, diberikan buah. Makan tu ada buah dan juga pisau untuk dia kopek sendiri, buah apple ke buah apa-apa, kopek sendiri dengan pisau. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, maka masa dia tengah kopek-kopek buah tu, maka Zulaikha panggil, wa qalat ikhruj alaihim, wahai Yusuf, keluar sekarang. Selama ni kau duduk dalam je kan, kali ni kau keluar, tunjukkan muka kau dekat depan orang-orang yang ngata aku ni. Wa qalat ikhruj alaihin, wahai Yusuf, keluarlah engkau di hadapan mereka semua ni, alaihinna, iaitu perempuan-perempuan tadi. Falamma ra'ainahu, tak kala mereka melihat wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ra'ainahu, mereka melihat Yusuf alaihi salam, akhbarnahu, mereka sangat-sangat ta'ajub sangat-sangat, akhbarnahu wa qatta'na aydiyahun, dan mereka telah terpotong tangan. Dalam ayat ni tangan, dalam cerita yang kita dengar tafsiran dia jari. Kenapa Allah sebutkan tangan? Kenapa tak sebut terus jari? Letak nama jari kan senang, asabi'ahum ke, kan senang sikit, letak nama jari. Ni buat apa letak nama tangan? Inilah dalam balaghahnya, iaitu besarnya, terkejut sangat dia. Bukan tangan, jari je yang terpotongnya. Wa qulna, dan mereka telah berkata, hasyalillah ma hadza basharan. Mereka sangat-sangat terkejut dan mereka kata, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang sangat-sangat mulia. Tengok sebab tu kita sebenarnya, kita hanya rasa sakit bila kita sedar kita luka sahaja. Tapi mereka tak sedar mereka sakit. Mereka tak sedar mereka sakit. Pernah tak macam saya dulu kan? Saya dulu masa saya accident motor, lepas jatuh tu saya mikir motor dulu. Bukan mikir nak tengok kaki saya jadi apa. Lepas jatuh tu saya mikir motor. Saya nak bangun, Allahu Akbar, baru nampak kaki bengkak gitu, tulang dah naik ke atas dah. Tulang dah patah dah. Dia kata, Allah, patah pula. Baru rasa sakit, Allah sakitnya baring semula. Baru rasa sakit. Masa patah tu tak sakit. Tak sakit. Sebab apa? Sebab kita mikir lain. Otak kita ni kita mikir benda lain. Biasanya kalau kita mikir benda lain memang tak sakit. Tapi bila kita dah tengok, kita mikirkan dia, baru sakit. Macam tu jugalah. Kenapa perempuan-perempuan tadi ni tak rasa sakit bila mana dia terpotong tangan? Sebab seluruh kepala dia ni hanya tertumpu kepada kecantikan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Macam tu jugalah bila mana orang-orang yang berada dekat dalam syurga, Allah kata salamun qaulam mir rabbir rahim. Ni dekat dalam syurga nanti Allah akan menampakkan wajah dia di hadapan semua orang ahli syurga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Tapi Allah menampakkan wajah ni selepas manusia merasai nikmat-nikmat syurga. Dan ada ulama mengatakan sebenarnya ganjaran ataupun balasan yang paling agung sekali dekat akhirat dalam syurga nanti, bukanlah kita dapat minta apa saja yang kita nak. Bukanlah syurga tu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar sekali adalah kita dapat melihat wajah Tuhan kita. Melihat wajah Tuhan ni satu nikmat yang besar sebenarnya. Sebab apa? Barulah kita tahu selama ni yang tolong kita masa kita susah, yang berada bersama-sama dengan kita masa kita sedih, yang bagi nikmat pada kita tanpa pernah berkira pada kita sikit abu. Tak pernah berkira pun. Kalau kita nak hitung nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, nescaya takkan terhitung betapa besarnya nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi automatik dekat akhirat nanti, bila mana kita sedang merasai nikmat-nikmat dalam syurga tu, hati kita akan terdetik, tanya siapa yang bagi sebenarnya. Hati kita akan tertanya-tanya siapa yang bagi. Maka bila mana orang tengok wajah Allah, semua pandang ke atas langit, melihat wajah Allah, mereka lupa semua nikmat yang telah mereka rasa selama ni.
Lupa belaka dah. Sebab apa? Dia hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jugalah. Kenapa mereka tak rasa jari mereka yang terpotong tu? Sebab wajah mereka tertumpu kepada wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi bukannya kita jangan potong jari kita, sebab masa tu otak kita tengah mikir yang ni. Otak kita tengah mikir yang kita tengah potong. Jadi buat tak tengok, nak rasa yang tu. Dia kena nampak orang yang cantik, sampaikan kita tak sedar yang mana kita tengah potong jari kita. Jadi macam itulah apa yang berlaku kepada perempuan-perempuan tadi yang cuba mengata kepada Zulaikha tadi, yang kata qad syarafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dia berada pada cinta yang sesat. Jadi bila mana dia diperlihatkan wajah Nabi Allah Yusuf AS, mereka akbarnahu, mereka terkejut, mereka membesarkan, wa qatta'na aydiyahun, dan mereka terpotong jari dia. Qulna hasya lillahi ma hadza basharan, ini bukan lagi manusia, in hadza illa malakun karim, sesungguhnya ini adalah malaikat yang mulia. Dan kita tutup dengan ayat yang ke-32. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. Maka bila mana tengok perempuan-perempuan tadi sokong alik dia, patutlah selama ni engkau suka sangat pada pada hamba engkau ni, sampaikan engkau nak pada dia. Kau lupa pada suami kau yang ada jawatan yang tinggi tu, yang dulu kau cinta sangat-sangat tu. Qalat fadhalikun alladhi lumtunnani fi. Zulaikha berkata, inilah dia yang kau cakap dulu tu, yang aku nok pada dia. Lumtunnani fi, yang kau tuduh aku, yang kau anggap aku ni apa semua ni, yang viral selama ni. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Demi sesungguhnya aku menok sangat pada dia, tapi dia terpelihara daripada melakukan dosa. Wala illam, maka dekat situlah bila tengok perempuan tadi sokong alik dia ni, yang mana sebab apa nok? Sebab semua nok laka. Takjub dengan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wala illam, dan sekiranya engkau wahai Yusuf lam yaf'al, tak buat apa yang ma'amuruhu, apa yang aku perintahkan untuk engkau buat, layus jananna. Dia gunakan ayat yang apa, kalau dekat dalam surah Yasin, wala illam tantahu lanarjumanna wala yamassanna, uslub yang sama, iaitu dia taukid untuk menguatkan lagi bahawa kalau kau tak ikut apa yang aku kata, layus jananna, pastilah engkau akan aku penjarakan. Kenapa dia boleh cakap macam ni? Sebab suami dia tak ambil tindakan. Kenapa sampaikan dia nak ulang balik kesalahan dia yang lama? Sebab suami dia tak ambil apa-apa tindakan terhadap isteri dia. Kalau sepatutnya dalam hukum, dia ada antaranya dengan cara pisahkan tempat tidur, dan akhir sekali penceraian. Akhir sekali cerai. Mula dengan nasihat, lepas tu pisahkan tempat tidur, kemudian sebat, dan akhir sekali dengan penceraian. Kenapa dia boleh nak ulang balik kesalahan yang sama walaupun dah kantoi dah dulu? Sebab dia tahu suami dia tak ambil tindakan pun. Suami dia lebih cintakan jawatan dia daripada maruah dia. Jadi dia pun nak buat lagi benda yang sama buat kali yang kedua. Sebab tu dia minta ni dengan secara terang-terangan. Tadi dia buat dengan cara senyap-senyap, kali dia minta dengan cara terang-terangan, yang mana kalau kau tak ikut apa yang aku kata, layus jananna, pastilah engkau akan dipenjarakan. Macam mana dia nak penjarakan Yusuf sedangkan dia bukannya ada apa-apa jawatan dalam kerajaan? Yang ada jawatannya suami dia. Dia akan gunakan suami dia. Dia akan gunakan suami dia untuk memenjarakan Yusuf alaihi salam. Tengok macam mana Yusuf dimasukkan dalam penjara, dan dalam riwayat mengatakan Yusuf akan didakwa. Didakwa yang kes yang dah selesai tu, yang mana menteri tadi tu dah kata Yusuf wa'arid an hadha, wahai Yusuf, lupakan benda ni, ampunkan dosa isteri aku. Tapi tiba-tiba kenapa suami dia mendakwa Yusuf? Sebab isteri dia Zulaikha tak ada kuasa untuk mendakwa. Dalam riwayat mengatakan Yusuf didakwa atas kesalahan yang lama tu. Sebab dia nak jaga maruah. Sebab berita ni dah sampai dah ke seluruh bandar tu.
dan dia akan mencemarkan image dia. Cara untuk dia nak bersihkan baik nama dia dengan cara dia menampakkan bahawa Yusuf ni bersalah. Sebab benda dah viral dah sampai ke bandar dah, dan dia akan menjejaskan kedudukan sebagai menteri. Jadi cara dia dengan dia dah tak ada cara lain dah untuk dia nak jaga nama dia, melainkan dengan cara memenjarakan. Kalau kita tengok dalam negara kita sekalipun, benda ni sendiri berlaku. Betul tak? Dia nak jaga nama dia dakwa orang tu dengan dakwaan yang palsu. Nak jaga nama dia, sebenarnya benda ni dah berlaku dulu lagi. Kita jangan ingat apa ada orang kata cakap kenapa peliklah negara kita yang salah dihukum, yang ni dihukum, yang betul yang betul dihukum, yang salah dibebaskan. Kenapa? Tak pelik sebab dulu dah ada dah. Sebenarnya kes-kes macam ni sejak beribu-ribu tahun yang lepas dah ada dah, sebab perangai manusia tak pernah berubah. Kenapa Allah ceritakan kisah ni dekat dalam Al-Quran? Sebab sejarah ni sifat dia akan berulang. Sejarah ni sifat dia akan berulang. History will repeat itself. Sejarah itu akan berulang sendiri. Tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, homoseksual, LGBT. Sekarang dah ada dah, malah sokong. Siap keeper Jerman pakai lagi unban tu yang sokong LGBT. Banyak lagi orang pakai unban yang sokong kepada LGBT. Sebenarnya sedangkan sejarah dah menyatakan bahawa ada golongan tu dan apa balasan dia. Tapi kenapa kita tak ambil peduli? Kenapa kita tak ambil iktibar daripada apa yang telah Allah ceritakan dekat dalam Al-Quran, dekat dalam hadis, dalam kitab-kitab Taurat juga Injil pun dah diceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu. Jadi cerita ni cerita yang dah sejak dulu lagi dan sekarang pun sudah berulang. Sekarang dah berulang dah. Maknanya kita tengok lagi cerita dia macam mana. Jadi cara dia dengan cara dia mainkan peranan dia sebagai seorang isteri yang dicintai oleh suami dia, dan dia mainkan peranan suami dia sebagai seorang menteri dan nak jaga maruah suami dia. Bang, kalau abang tak buat gini bang, nama abang akan tercemar dan kemungkinan abang akan dilucutkan jawatan, dibuang jawatan dia. Cara dia tangkap Yusuf. Lepas tu abang nak tangkap macam mana ni? Dakwa atas dia cuba untuk merogol saya gitu. Layus jananna, sebab dia pasti ni ada lam dekat depan dengan nun syaddah dekat belakang. Layus jananna lanarjumannakum walayamassannakum. Dalam hadis, la tuftahannal Qustantiniyah, la tuftahanna nun kat belakang, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Pasti akan dibuka Konstantinopel dengan pemimpin yang baik, tentera yang baik. Jadi bila ada layus jananna, dia satu perkataan yang pasti, iaitu isteri kepada Zulaikha tadi ni akan buat apa yang dikatakan. Layus jananna wala yakunam minas saghirin, maka jadilah engkau orang yang saghir. Saghir ni kecil, tapi maksud dalam ayat ni adalah hina. Maka cara untuk nak menghinakan dia adalah dengan memenjarakan dia. Tapi adakah hina? Nanti kita tengok macam mana Nabi Allah Yusuf AS keluar daripada penjara, bukan dengan cara dia bukan dengan cara yang hina, tapi dengan cara yang sangat-sangat mulia. Nabi Allah Yusuf SAW keluar daripada penjara dengan cara yang sangat-sangat mulia. Sampaikan raja kata, keluarlah, aku tak nak keluar. Yusuf kata, aku tak nak keluar. Sampaikan nama aku dibersihkan dulu. Aku tak nak pengampunan diraja. Aku tak nak, haramaah. Aku tak nak pengampunan diraja. Aku tak nak raja ampunkan aku keluar daripada penjara. Aku tak nak. Nanti kita tengok kisah dia. Raja offer keluar. Yusuf kata, kau balik semula, kau tanya dengan raja kau tu, macam mana dengan perempuan-perempuan tu? Dia kena mengaku salah dulu. Dia kena didakwa dulu. Biar aku keluar ni bukan keluar dengan pengampunan ataupun keluar dengan disebabkan aku dah lama dalam penjara, tapi aku keluar dengan tutup fail. Bukan fail tu masih terbuka lagi. Fail kan tutup. Aku nak keluar dengan cara yang mulia. Sebab apa? Allah muliakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tengok macam mana cara Nabi Allah Yusuf alaihissalam keluar daripada penjara, bukan dengan pengampunan, tapi dengan cara kemuliaan.
dibebaskan dengan di apa kes-kes dia tu bukan ditutup tapi dihapuskan terus, tak ada kes dia sebab dia tidak bersalah. Yang nanti perempuan tu akan mengaku sendiri salah dia, bukan salah Nabi Allah Yusuf AS. Walaupun orang cuba untuk nak menghina dia, tapi akhir sekali dia naik sebagai orang yang mulia. La yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Pastilah kau akan dipenjarakan dan kau akan jadi orang yang hina. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu sahaja. Pada malam ni kita akan sambung lagi pada bulan depan. Kita sambung lagi pada bulan hadapan, minggu ketiga. Kita tengok masa tu macam mana. Sebab saya cuti dekat dengan hujung tahun, biasanya saya cuti dekat dengan 2 minggu juga. Saya cuti bermula berapa hari bulan saya cuti. Saya kena tengok balik. Saya cuti 2 minggu. Yang penting saya cuti 2 minggu. Itulah, tengok balik jadual saya. Nanti insya-Allah nanti saya maklumkan kemudian saya cuti start bila. Mungkin insya-Allah sempat yang subuh kot. Subuh Jumaat minggu ketiga, yang tu insya-Allah sempat. Sebab saya belum balik lagi sebab hari Khamis ada mesyuarat, hari Jumaat belum balik lagi. Lepas tu saya balik dan saya cuti sampai hujung tahun. Saya cuti 2 minggu, berhabis cuti saya lagi 10 hari lagi, habiskan pada bulan 12 nanti. Sebab bila dekat Intan ni, bila dah habis kursus kali tu, memang kami diberikan cuti, nak ambil cuti seminggu ke 2 minggu, 3 minggu ambil lah. Sebab kerja dah tak ada dah. Sekarang ni saya pun lebih kepada untuk nak buat modul dan buat poster sikit untuk di key in dekat dalam sistem untuk kursus yang bermula pada tengah bulan 1 tahun depan. Jadi sepanjang ni memang tak ada kursus, lebih kepada duduk saja dan saya baca-baca buku jelah. Baca-baca buku dan insya-Allah yang Jumaat subuh tu saya ada. Yang selepas tu memang saya tak ada. Jumaat subuh minggu yang ketiga tu saya ada. Lepas tu memang saya tak ada. Sampailah 31 Disember. Saya akan masuk pula semula pada 1 hari bulan 1 baru saya balik. Lama cuti lama cuti. Saya betul-betul nak cuti. Rumah saya dah macam hutan dah. Dekat Kelantan tu macam hutan dah. Tak pernah tengok lagi. Memang saya tinggal terus dekat dengan berapa bulan saya tak pernah balik rumah. Hari tu balik pun sekadar nak meracun rumput je. Lepas tu tak balik-balik sampai sekarang. Jadi insya-Allah lah yang Jumaat minggu ketiga tu subuh insya-Allah saya ada. Lepas tu saya tak ada. Tak ada sebab saya balik kampung 2 minggu cuti. Insya-Allah jadi insya-Allah sekali baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah, salah silap daripada kelemahan saya sendiri, insya-Allah mudah-mudahan kita dikurniakan kefahaman, keampunan dan kasih sayang, belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.